بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى كل مشايخنا ولمعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولقراباتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شهدني الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar kesyukuran letak dalam diri kita. Terima kasih kepada Allah di atas segala yang Allah beri kepada kita berupa nikmat, yakni ujian yang bersifat manis, nikmat kelebihan. Dan juga Allah beri kepada kita sesuatu yang menyebabkan kita kena sabar, iaitu ujian-ujian yang berupa pahit ya. Bila nikmat kita syukur, bila benda-benda sakit yang pahit tadi kita sabar. Dua-dua tu adalah cabang ataupun jalan nak dapatkan redha Allah. Cara Allah bagi kepada kita pahala. Ajaban lil mu'minin, Nabi sebut ajaibnya orang mukmin. Kalau Allah bagi sesuatu pada dia, dia syukur, dia dapat pahala. Kalau Allah uji dia, dia sabar, dia dapat pahala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mana dalam setiap peristiwa yang berlaku pada diri kita itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan dan kita diingatkan kepada Allah. Maknanya hidayah petunjuk tu datang daripada Allah. Kita diingatkan kepada Allah, maknanya apa dia? Allah yang memberi petunjuk hidayahnya kepada kita. Allah yang bagi. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan lupa kita niat i'tikaf dan kita niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'allumi tadhakkura wa tadhakkir lillahi ta'ala. Baik. Pada malam ni kita akan berbicara kitab Mau'izah syarah kepada Ihya Ulumuddin. Nur hidayah melimpah di hati, terbuka ketika solat. Nur hidayah petunjuk Allah dah masuk ke dalam hati, terbuka ke dalam hati kita ketika kita solat. Bismillahirrahmanirrahim. Kasyaf adalah perkara yang tidak kelihatan, yang tidak nampak dengan zahir, tetapi yang kasyaf ini dilihat oleh mata batin. Apa itu kasyaf? Maknanya sesuatu yang Allah campak terus dalam hati dia sehingga dia boleh mengetahui makna yang tersirat daripada yang tersurat atas sesuatu peristiwa ataupun perkara. Maknanya dia nampak dengan mata hati. Kasyaf ni maknanya Allah buka tirai hijab, dia boleh faham, boleh nampak. Boleh juga kita sebut sebagai ilmu laduni. Boleh juga sebut ilmu laduni.
Ilmu laduni, ilmu yang Allah campak terus dalam hati. Pengetahuan, pengenalan yang Allah campak terus dalam hati. Min ladunka rahmah. Maknanya apa dia? Laduni itu diberi dengan rahmat, dengan kasih sayang. Ataupun dengan erti kata lain, orang yang mendapat perhatian dan kasih sayang Allah, dia mendapat ilmu laduni. Ataupun mendapat ilmu kasyaf, ataupun kasyaf tadi. Terbuka mata hati dia untuk dapat melihat sesuatu yang boleh bantu, sebenarnya tujuannya untuk bantu teguh hati dia dalam ketaatan, ataupun kita sebut sebagai petunjuk, ataupun boleh kita sebut juga sebagai hidayah. Baik, ini yang kita nak sebut cerita pada malam ini. Jadi kasyaf itu perkara yang tidak kelihatan kecuali melalui cermin mata hati yang cerah. Lantaran kebanyakan hati itu berkarat, maka karat itu mendindingi hati kita. Kita ni banyak tak nampak sebab terdinding oleh karat. Karat apa dia? Karat dosa kita, karat lalai kita, karat jahil kita, dan lebih teruk lagi karat syirik kita dalam hati kita kepada Allah. Baik, maka terdindinglah dia daripada hidayah petunjuk dia tak nampak. Kalau cerita bab hati juga, Allah memberi gambaran hati orang bertakwa ni macam mana. Yang mana hatinya sentiasa dipolish, sentiasa dibersihkan sebersih-bersihnya. Lepas bersih, bersih lagi. Lepas bersih, bersih lagi. Ya. Kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, ila akhir ayat. Baik, cerita apa ni? Allah nak gambarkan hati orang yang bertakwa tadi. Dia suci hati dia. Ibarat hati itu bercahaya. Cahaya yang macam mana? Cahaya yang gemilang, yang cemerlang, yang terang benderang. Terang tu macam mana? Gemilang macam mana? Seperti botol kaca, seperti pelita duduk dalam botol kaca. Cikgu ni kena ada alat baru nampak. Ni pelita, ni botol kaca. Pelita ni pula, ni kaca, lepas ni kita cerita kaca. Pelita pula, dia punya minyak tu daripada pohon yang diberkati. Zaitunatin la syarqiyatin wala, dari pohon zaitun lah. Pohon zaitun yang diberkati, tidak ada keraguan padanya. Ya, pohon zaitun itu, minyak dia itu sendiri jernih, bercahaya. Belum lagi api tu. Baik, apa kaitan dengan botol kaca tadi? Ni pelita lah. Bila letak botol kaca jadi macam mana? Maka cahaya tu akan lagi terang. Bila sumber cahaya daripada api tadi, api tu dah terang dah, minyak dia pun dah terang dah. Lepas tu letak pula botol kaca, balang kaca, botol kaca ke, balang kaca ke, menyebabkan cahaya daripada pelita tu makin dia terbias, dia lagi cerah. Dia macam ni lah, macam lampu kereta kita lah. Lampu kereta lah, kalau kira je mentor dia bukan terang sangat pun, betul tak? Tapi sebab ada cermin kat depan tu, dia ada hak balut kat depan tu, menyebabkan lampu kita tu cerah, lampu kereta tu cerah. Itu ibarat hati orang beriman, orang yang bertakwa, yang dia selalu membersihkan hati-hati, membersihkan hatinya. Baik, jadi orang macam inilah yang cerah mata hati, yang layak mendapatkan ilmu laduni, ataupun dibuka, ataupun diberi kasyaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini dapat daripada mana? Dapat daripada salat. Baik, kita baca lagi. Bukan tidak pemurah oleh pihak yang memberi nikmat. Maknanya bukan Allah ni tak pemurah, tetapi disebabkan banyaknya sampah sarap dosa yang bertimbun pada saluran hidayah. Saluran tu nak pergi ke hati, tapi banyak tersekat oleh sampah sarap dosa.
Bukan Allah tak nak bagi, tapi kita sendiri yang banyak tersumbat. Baik. Lantaran disebabkan oleh banyak lidah yang mengingkari perkara tersebut, jadi perangai manusia mengingkari wujudnya sesuatu yang dia tidak melihat. Ada orang yang mengingkari ilmu laduni. Kata mana ada laduni? Dia bagi dia ilmu ni hanya tertulis di kitab saja. Ya, ilmu ni hanya tertulis di Quran ataupun di kitab hadis. Bagi dia ilmu di kitab-kitab saja. Ya. Baik, sebab apa disebut macam tu? Sebab dia tak nampak dan dia tidak merasa. Tak nampak dan tak merasa tentang satu lagi ilmu yang lebih tinggi, iaitu ilmu laduni yang Allah campak terus dalam hati. Baik. Jadi banyak lidah yang mengingkari. Dan kita ni maklumlah, kita ni menjadi musuh kepada benda yang kita tidak ketahui. Kita jadi musuh ataupun kita takut kepada benda yang kita tidak ketahui. Sedangkan benda tu ada, cuma kita tak tahu. Seperti ilmu dalam buku teks tingkatan 5. Ya, ilmu dalam buku teks tingkatan 5 dibaca oleh budak darjah 1. Apa dia tengok? Dia tengok ada gambar-gambar lah yang dia fahamnya. Nak mengeja pun merangkak lagi waktu darjah 1 ni. Apatah lagi nak memahami ilmu yang kompleks bagi budak tingkatan 5. Ada rumusnya, ada formulanya, ada itu, ada ininya. Nah, ya, sedangkan ilmu dia baru darjah 1. Darjah 1 baru nak kenal benda, baru nak kenal huruf, baru nak mengeja konsonan, vokal, baru nak mengalah kala-kala. Baru nak kala. Tengok gambar kala, tengok gambar kala. Tu je reti budaknya. Darjah 1. Ya, baik. Sedangkan ilmu darjah 5, jadi dia tak akan memahami. Dan dia tidak merasa pun adanya ilmu tersebut. Begitulah orang yang mana dia tidak mengetahui tentang adanya ilmu laduni, bahkan dia mengingkari keberadaan ilmu ini kerana dia tidak sampai ke tahap itu. Yakni kerana apa dia? Hati tadilah. Jadi kalau hati kita tidak cerah, memang tak dapat jalan, tak nampak rupa. Saluran tu tak kita blok. Baik. Ibarat pemikiran janin yang disebut lagi oleh Tok Guru. Ibarat pemikiran janin dalam perut ibu, yang mana yang lingkungannya terhad sekadar dalam perut, menafikan kalau diberitahu bahawa di luar perut ibu itu ada kehidupan yang lebih best, lebih sempurna. Setelah lahir dari perut ibu, berusia setahun 2, dia tidak setuju jika diberitahu pula ada langit, yang mana di langit itu ada planet-planet. Dia tengok langit awal, matahari tu je tahu. Dia tak tahu, dia tak mengetahui dan dia tidak tahu pun. Kalau bagi tahu pun ditolak je. Ada bintang, ada planet-planet lain lagi, ada trilion, bahkan trilion pun dia tak tahu, ribu pun tak tahu. 1, 2, 3 itu pun sebab abang dia duk ulang-ulang sebut. 1, 2, 3, 1, 2, 3 sebab apa nak lumba lari kan? Ini kira budak darjah 2, budak 2 tahun. 1, 2, 3, lompat. Dia tahu 1, 2, 3 je. Untuk budak darjah 1. Perkataan ribu-ribu, trilion lagilah dia tak tahu. Menafi dan tidak menunjukkan kebenaran sikapnya. Sebaliknya penafian itu sejajar dengan tahap pemikiran yang belum matang dan tidak memahami keadaan sebenar. Inilah keadaan orang yang tidak mengetahui tentang ilmu laduni, sedangkan ianya suatu yang difahami dan diketahui secara jumhur oleh para ulama. Begitulah keadaan insan di setiap peringkat kehidupan, akan mengingkari perkara yang di luar pemikiran dan pengetahuannya. Hati yang diselaputi dosa, kalau dicerita tentang azab neraka, nescaya tidak menggerunkan hati. Hati orang yang diselaput dosa ni, cerita bab neraka tak datang gerun, cerita bab syurga tak datang rasa gairah nak ke syurga. Tak rasa apa. Sebab apa? Sudah terbelah. Terbelah dia punya deria hati dia. Inilah golongan dewasa, tetapi berfikiran mentah seperti kanak-kanak. Barang siapa yang mengingkari peringkat ataupun keberadaan wilayah, kewalian wilayah, iaitu tentang wujudnya golongan waliullah, maka secara automatik golongan ini sebenarnya mengingkari nubuwah.
kewalian itu salah satu daripada cabang-cabang nubuwah, kenabian. Baik. Apa beza wali dengan nabi? Dua-dua ni kekasih Allah belaka. Cuma beza wali ni dia tidak mendapat syariat. Dia tidak mendapat syariat. Wahyulah dengan erti kata. Dia tidak dapat syariat ataupun wahyu. Tetapi dia dapat petunjuk daripada Allah, wali ni. Kalau wali disebut ilmu laduni. Kalau apa, nabi disebut sebagai wahyu. Wahyu. Baik. Misalnya dikhabarkan ada orang pergi ke Mekah, pulang pada hari yang sama. Nescaya ada orang yang tertentu menyanggah cerita ini dengan hujah perkara ini tak diterima akal. Pergi balik hari, pergi Mekah balik hari, tak logik dia akal. Tapi benar, Tok Guru saya cerita betul. Zaman dulu ni, cerita zaman dulu ni, cerita Tok Wali lah ni. Sebab para awliya illah, ada yang Allah beri kepada mereka karamah. Karamah ni kalau bahasa kita kemuliaan. Apa itu kemuliaan yang macam mana? Perkara yang mencari adab. Kalau Nabi disebut mukjizat, kalau para awliya disebut karamah. Karamah dia macam mana? Apa tujuan karamah ni? Karamah ni untuk mudah urusan dia dengan umat. Kalau Nabi untuk mengalahkan sifat degil orang kafir. Mukjizat ni untuk mengalahkan, a'jaza, melemahkan. Kalau karamah, kemuliaan yang Allah beri kepada para kekasihnya dengan tujuan untuk memudahkan urusan dia. Urusan apa para awliya illah? Para awliya illah ni urusan dia adalah untuk menjaga hati-hati manusia, supaya ingat kepada Allah, supaya balik kepada Allah. Cuma beza dengan Nabi apa tadi? Dia tak ada terima syariat. Jadi kalau ada Nabi sebelum dia, dia hanya meneruskan saja syariat yang dah ada. Baik. Ada awliya illah ini, seorang wali ni kita cerita. Seorang wali tadi, dia tanya, kamu ni bila nak semayang? Dia tanya, kamu ni bila? Cerita dulu, kamu bila nak semayang? Kata, aku nak semayang, nanti bila pergi Mekah aku semayang lah. Dia jawab macam tu. Kamu betul nak pergi Mekah? Iyalah, bila pergi Mekah aku semayang. Kalau macam tu kamu pegang belakang aku, pegang. Dia pun pegang, terus sampai betul-betul depan Kaabah. Tengok ni Kaabah, ni Mekah dah ni. Semayanglah. Ya Allah nak tunjuk. Apalah istilah dia, orang kata, ada orang sebut ilmu lipat bumi ke apa, semua ikutlah. Apa itu istilah-istilah yang kita pun tak ketahui sebab kita tak berada dalam wilayah ini. Cuma kita kena maklum bahawa wali ini pun ada. Baik. Cuma cerita-cerita tentang wali ni dia tidak panggil syariat. Kena faham cerita tentang wali ni dia tak panggil syariat. Syariat ni kena ada, dia jadi hukum hakam. Wali ni cerita-cerita dia tak jadi hukum hakam. Cerita dia hanya sekadar kita tahu sajalah. Bila kita tahu, kurang-kurangnya kita puasa sungguh-sungguh nak buat taat. Dia jadi idola kita lah. Jadi kita pun nak rajin nak buat sembahyang, nak buat taat. Itu saja. Bukan nak jadi syariat, tidak. Baik. Jadi orang tadi nampak dia jadi sembahyang sebab apa dia? Wali tadi bantu dia kabulkan keinginan dia. Kalau kita sekarang, contoh kita kata Allah yarham Tok Guru ni Aziz, wali. Kenapa dia tak pergi Mekah terbang macam tu saja? Kita kata Habib Omar wali. Kenapa dia nak datang Malaysia kena naik kapal terbang? Cerita-cerita bab karamah ini sebenarnya dia ikut keadaan zaman. Zaman kita sekarang ni tak perlu dah nak terbang macam tu. Jadi Allah angkat dah ilmu tu, tak perlu dah untuk umat zaman sekarang ni. Ada kapal terbang. Jadi letak di kapal terbang lah ilmu terbang tu. Letak di kapal terbang, boleh terbang tak? Naik kapal terbang lah. Agama Islam ni bukan nak bawa benda pelik-pelik, tidak. Tetapi dia nak bawa kita supaya kita mengakui kebesaran Allah. Untuk zaman tu, itu cara kebesaran Allah nak tunjuk. Untuk zaman kita sekarang ni, banyak ilmu-ilmu sains yang sudah mula terbongkar. Yang mula dapat kajian, kita dapat kaji. Dan benefit, keuntungan dia untuk umat kita.
Dulu orang rasa pelik, macam mana orang jauh-jauh yang tak pernah jumpa boleh bercakap dengar suara. Sekarang ni tak pelik, ada internet, ada telefon. Nah, tak nampak muka tapi boleh dengar suara. Dulu pelik, kita kata sihir. Dulu duduk dalam apa dia tu, macam kristal, bola kristal lah. Nenek sihir, tengoklah apa dia buat. Sekarang ni internet semua dah ada, kamera pun semua. Jadi adakah disebut sihir? Tak sihir dah tu. Nah, jadi ikutlah perkembangan zaman kita. Baik. Jika dan alam wali tidak dapat dibuktikan melalui makmal sains, kerana sains tertegak atas kenyataan, atas bukti, atas pemboleh ubah, atas benda yang zahir, yang nampak, yang boleh. Sains ni benda yang boleh diukur. Jadi scale yang boleh diukur, maknanya boleh nampak oleh panca indera kita. Perkara yang di luar kenyataan maka dianggap dongeng dan tidak boleh diterima. Apabila mereka menolak perkara ghaib, maka tiadalah keinginan mereka untuk mencari kebenaran Al-Quran. Baik, jadi kalau tolak perkara-perkara ghaib, sedangkan perkara ghaib itu antara perkara yang disebutkan oleh agama kita. Nabi ajar, Quran sebut tentang adanya perkara ghaib. Apa itu perkara ghaib? Perkara yang tak nampak. Tak nampak oleh siapa? Oleh mata. Mata yang tak nampaknya. Contoh, neraka, syurga, dosa, pahala. Ini perkara ghaib. Kita nak kata tak ada ke? Kita yakin dengan iman kita, kita kata ada. Ya, tapi tak boleh diukur, tak boleh dilihat. Sebab apa? Inilah yang disebut perkara ghaib. Baik. Awal-awal lagi Al-Quran menyatakan bahawa inilah kitab yang tidak dirakui kebenarannya. Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab yang tidak dirakui kebenarannya, menjadi petunjuk kepada golongan muttaqin, hudal lil muttaqin. Antara tandanya ialah beriman dengan perkara ghaib. Orang yang muttaqin tadi, antara tandanya dia beriman kepada benda ghaib. Allah menjadikan manusia itu secara berperingkat. Ditegaskan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Manusia dijadikan daripada air mani, kemudian menjadi darah, daripada darah menjadi segumpal daging, daripada daging itu membaluti tulang, kemudian ada organ-organ, ada anggota-anggota, ada kulit, jadilah bayi. Ditiupkan nyawa, maka jadilah dia bayi. Apabila melalui zaman kanak-kanak, pergi ke remaja, lepas tu pergi ke dewasa, dan kemudian pergi pula kepada warga emas, akhirnya kembali kepada Tuhan yang dihidupkan kembali dari alam barzah ke alam mahsyar. Kemudian ditetapkan nasibnya sama ada ke syurga atau ke neraka. Oleh itu tidak perlulah seseorang itu mengingkari era yang lepas daripada peringkatnya. Nah, disebut peringkat-peringkat. Bila dalam perut, mengingkari adanya dunia luar. Bila kecil, dia tak faham macam mana remaja faham. Remaja faham, tak faham macam mana orang dewasa faham. Dan orang yang lebih berpengalaman lebih memahami sebelumnya. Dan orang yang sudah mati memahami hakikat kehidupan. Nah, orang yang sudah mati pula memahami hakikat kehidupan ni apa dia. Baik. Jadi kita menempuh satu era ke satu era, satu tahap ke satu tahap. Dan bila kita dah menempuh tahap itu, kita tidak menidakkan lagi yang sebelumnya, sebab kita dah tahu dah lalu. Tetapi masalah kita ni tahap yang akan datang, era yang akan datang, yang ni kita tak tahu, kita tak lalu lagi. Tetapi sebab tu Allah hantar Nabi. Allah hantar Nabi kepada kita, dan juga ulama, bahkan awliya, yang mana bantu kita untuk tunjuk jalan. Ikut balik jalan yang Nabi dah bagi tahu ni. Supaya apa dia? Kita tahu benda ghaib, benda era yang akan datang. Kita buat persiapan. Oleh sebab manusia mencari ilmu daripada medan mujadalah. Dia satu isu lagi. Ada manusia yang mencari ilmu dengan cara mujadalah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, maknanya bijaksana, bukan bijak setakat sini sampai ke sana, sinun. Nah, maknanya dia boleh fikir 2-3 langkah, 10 langkah ke depan daripada orang lain, bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Jangan duk main apa dia, sergah, main terkam, main marah, main tengking. Ada orang panggil apa tu, tarbiyah sentak. Tarbiyah sentak. Jadi satu trend tarbiyah sentak. Tarbiyah sentak ni termasuk dalam mana? Adakah termasuk dalam mau'izah hasanah, nasihat yang baik-baik, ataupun hikmah, bijaksana? Duk mana mau'izah apa ni, tarbiyah sentak? Makna apa tarbiyah sentak ni? Lebih kepada sindir. Sindir. Sedangkan dalam dakwah Nabi tak guna elemen sindir. Nabi tak pernah guna elemen sindir, sebab sindir ni lebih kepada sakit hati, bukan nak bantu ubat hati. Tidak, dia buat sakit hati orang dulu, bagi sentak dulu, lepas tu baru fikir. Jadi dalam dakwah Nabi tidak ada elemen sindir. Kita orang Melayu je sindir ni. Dalam keadaan dakwah dia tidak ada sindir, tetapi ada nasihat yang baik, sebab kita bawa kasih sayang, kita bawa istilah rahmah tu. Baik. Jadi yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, berjidallah. Jidal tu debat. Billati hiya ahsan, dengan baik. Jidal ini, awal pensyariatan ataupun awal kisah jidal ini berlaku antara Nabi dengan orang Yahudi, ahli kitab. Mereka banyak tanya, kalau betul kamu Nabi, mesti kamu tahu macam mana apa yang diketahui oleh Nabi Musa, apa yang diketahui oleh Nabi Daud, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, satu lagi Nabi Isa. Baik, aku ditanya banyak berdebat. Berdebat ini asalnya antara orang Islam dengan bukan Islam. Itu asalnya. Dia bukan untuk sesama Islam. Kena faham ni? Berdebat ini tujuan dia adalah untuk cari kemenangan. Kita Islam kena menang. Takkan kita kalah, nampak lemah wala akidah kita je. Jadi kalau bab akidah, sebenarnya berdebat dengan ahli kitab, berdebat dengan orang kafir, dalam nak membenarkan, menegakkan, memenangkan akidah yang sebenar ini. Jadi jidal itu sebenarnya konsep dia antara kita orang Islam dengan orang kafir. Di situ. Baik. Kalau sesama Islam, kita jangan guna konsep jidal. Kita boleh ganti dengan mudzakarah. Para aulia, para ulama, dia lebih kepada mudzakarah, musyawarah, ikutlah apa dia pun, usrah tu. Maknanya berkumpul untuk mencari kebenaran. Yang jadi isunya, kalau ilmu tadi didapatkan melalui medan mujadalah, mendebat siapa paling betul, ustaz mana paling pandai, paling sahih hadis dia. Ni orang duk main begitu sekarang ni. Geng mana. Bila bawa ke pentas, ustaz ni bawa geng dia, ustaz ni ada penyokong dia. Buat hujah-hujah, balik semua. Akhirnya lepas pada tu, dia goreng balik dekat Facebook masing-masing. Tak selesai. Itu panggil mujadalah. Dia nak mudzakarah. Datang dengan hati yang bersih, kita sama-sama bincang, bawa. Kita kosongkan hati kita. Tinggal tepi title baba ke, doktor ke, profesor ke apa, duduk kita bawa. Ini yang saya dapatkan daripada kitab ini. Ini saya dapatkan daripada guru kami. Maka kita cuba cari jalan temu. Itu baru disebut keharmonian, mudzakarah dalam agama kita. Jadi kalau berdebat untuk cari menang, kita ilmu untuk cari kebenaran, bukan nak cari kemenangan. Sama-sama kita nak cari kebenaran. Sama dengan orang kafir, kita nak kemenangan. Itu beza jidal dengan mudzakarah tadi. Jadi kalau ilmu didapatkan dengan cara jidal, maka ianya merosakkan hati. Sebab kita nak kalahkan dia. Bila nak kalahkan dia, apa ilmu nak kalahkan dia?
ilmu silat lidah lah. Cari celah hukum, cari celah mana salah. Nah, mana yang dia terbelit lidah sikit, kita ambil kesempatan di situ. Ni orang panggil ilmu debat. Berdebat sesama Islam tak kena tu. Sebenarnya tak sesuai. Kita nak cari titik temu, nak cari kebenaran untuk umat ini dapat manfaat. Tapi dengan apa kita duk tengok sini, nak minta maaf sebutlah, Salafi pondok, habis balik bawa, masih bawa cara sendiri, masing-masing tetap nak ni balik. Dekat majlis tu takkan jumpa jalan temu. Akhirnya sebut, kita berbeza pendapat di sini. Lepas tu bila balik, bedai balik. Mana kebersihan hatinya, mana kebenaran nak dapat di situ. Jadi lebih baik kita usahakan muzakarah yang terbaik, datang dengan bersih hati, tak payah nak sibuk bawa penyokong, tak perlu pun. Kerana muzakarah ni sebenarnya di kalangan para ulama, sesama ulama bolehlah. Kita ikan bilis ni nak masuk dalam ilmu ulama, nak masuk dalam dunia ulama, ilmu alat pun tak cukup, badik, bayan, mantik, tak erti apa pun. Nak masuk dalam perbahasan mereka, tak jadilah. Orang panggil tidak adil lah di situ. Kita ni tahap kita tahu hukum boleh tak boleh, kami nak amal ni, tu sudahlah. Kita tak sibuk pun nak tahu ini apa istinbat hukum dia apa. Kita bukan wilayah kita. Jadi biar perbincangan muzakarah itu sesama mereka. Sesama mereka sudah cukup. Kalau kita ambil ilmu dengan cara berdebat tadi, dia hanya merosakkan hati. Ramai mana orang yang mula nak dekat agama, tapi dia sibuk dengan ini bid'ah, tak boleh nak buat. Habis semayang baca Yasin pun tak boleh, semayang hajat lepas Jumaat pun tak boleh, kunut tak boleh. Sedangkan benda tu khilaf di kalangan para ulama. Ni orang baru nak dekat dengan agama, tapi dia tak belajar ilmu alat sebagaimana ulama terdahulu belajar dahulu. Dia hanya terus pergi ke hadis sahih, ini sahih tak sahih, ini sahih tak sahih. Sedangkan dia baru akad takbir pun tak betul lagi. Tak kena ni. Maknanya inilah yang merosakkan kita kalau ilmu itu didapatkan daripada perdebatan. Ilmu tu kena mari daripada adab. Maknanya kena kerendahan hati baru dapat. Baik. Ilmu kasyaf itu akan ditemui melalui suluhan hati nurani yang bersih, yang di dalamnya ada pancaran nur ilahi. Maknanya ilmu ni sifat dia nurani. Ilmu ni sifat dia nur. Siapa yang terima ilmu ni? Hati. Elias qalbu. Elias rohani kita ataupun diri kita sebenar kita. Jadi hak menerima ilmu tu diri kita, rohani, roh kita hak terima ilmu. Bukan otak Otak ni anak tempat proses je, alat proses. Kalaulah kita kata ilmu tu dia otak, dia akal semata-mata. Dia otak lah kita kata. Bila kita mati, kalau kita contoh kita tanya pada orang mati, kamu dah mati kan? 1 tambah 1 apa? Tak ingat aku dah mati. Ilmu tu tinggal dekat otak dulu. Tak. Ilmu tu duduk dekat diri kita sebenarnya. Baik. Beza ilmu dengan info, pengetahuan. Ilmu ni benda lekat di hati. Sifat dia nur. Macam kita duduk mengaji ni orang panggil kita menerima pancaran nur daripada majlis ilmu. Kita nak yang tu. Baik. Beza dengan kita ambil ilmu daripada telefon, tengok YouTube, tengok Facebook, tengok TikTok, baca WhatsApp dan sebagainya. Itu menjadi info semata-mata, pengetahuan saja. Tetapi untuk ilmu tu lekat pada diri kita, dia kena melalui adab terlebih dahulu. Pintu nak kepada ilmu, adab. Macam tuan-tuan, macam ibu-ibu ayah sekalian, duduk dalam masjid ni beradab belaka, maka dapatlah ilmu. Tapi kalau tengok telefon, macam-macam gaya ada kan? Tengguling, tertongging pun ada tengok telefon, baring pun ada tak? Jadi tidak ada adab di situ.
Kerana dia hanya sekadar pengetahuan saja, info saja. Tapi untuk lekat masuk dalam hati kita, kena melalui adab. Boleh nak guna telefon, boleh. Contoh kita ada rakaman ustaz kita, tak apa, kita duduk sini, kita duduk sila betul macam kita duduk dalam majlis ilmu dalam masjid ni. Tu tak apa, itu dapatlah insya-Allah. Sebab ilmu internet pun daripada Allah juga. Sebab di akhir zaman ni Allah kadang-kadang Allah memudahkan kita untuk dapatkan sumber. Kalau dulu nak berjalan, nak cari tok guru, kena kedah hutan dulu. Macam Syekh Marbawi tak? Syekh Marbawi lubuk-lubang nak. Syekh Al-Marbawi, Syekh Idris Al-Marbawi. Nak jumpa tok kenali tu kena lalu Bukit Gerik tu. Dalam hutan seorang-seorang berjalan. Ilmu apa dia pakai? Nak jumpa gajah apa semua tu. Seorang-seorang berjalan macam mana rupa gayanya. Nah, nak cari ilmu susah dulu. Kita sekarang type nama ustaz yang kita nak, type tajuk apa yang kita nak tahu, dapat. Tapi syarat dia apa dia? Beradab lah. Adalah air sembahyang, pakailah tutup aurat, duduk elok-elok. Kalau ada kitab lagi bagus, walaupun itu rakaman, Allah terimalah benda tu. Sebab mungkin kekangan tempat dan masa kita. Kita hanya boleh ambil ulang siar, tapi tetap kita kena beradab. Kalau duduk tidur macam tu, sama dengan kita main game, tidur macam tu, tak jadi ilmu dia. Dia hanya info. Baik. Jadi nak dapat macam mana orang dahulu dapat, kena ikut cara macam mana mereka dapatkan ilmu tu. Baik. Maknanya adab kena buat. Baik. Jadi kasyaf itu ditemui melalui suluhan hati nurani yang bersih. Jadi ilmu tadi sifat dia nuraniyah, hidayah sifat dia nuraniyah, Quran sifat dia apa? Nuraniyah. Semua tu nur belaka tu. Baik. Untuk sampai kepada hati yang bercahaya, hanya akan dicapai melalui solat yang khusyuk. Dia punya pintu gerbang untuk buka hati pula solat. Solat macam mana? Solat khusyuk. Jadi pintu untuk dapatkan cahaya tadi, buka pintu hati untuk terima cahaya itu adalah melalui solat. Solat yang macam mana? Solat yang khusyuk. Nak dapatkan hati yang bersih juga melalui pantang larang makanan. Ini kita ada belajar kan, dalam penawar bagi hati. Ada ustaz ngajar sini? Ada tak? Sila. Penawar bagi hati tak? Antaranya menjaga perut, menjaga pandangan, baik, menjaga lisan, menjaga anggota daripada berbuat maksiat. Itu semua perkara-perkara untuk menerangkan hati kita, cerahkan mata hati kita. Tapi dia punya tempat center dia ataupun gerbang pembukanya pada ibadat solat. Apabila dia mencari melalui saluran yang lain daripada saluran hati yang bersih, maka mereka tidak akan bertemu dengan apa yang dicari, lantas mereka mengingkarinya. Maknanya kalau nak cari hidayah, kena melalui hati yang bersih. Jadi kalau tidak melalui hati yang bersih, tak jumpa lah. Apa yang hati bersih dapat tadi? Kasyaf, ilmu laduni. Hati yang bersih dapat. Jadi orang macam ni kalau duk cari ilmu dengan cara berdebat, memang dia tolak terus lah ilmu laduni ni. Sebab dia tak dapat rasa, dia tak faham. Baik. Sebab mana? Sebab dah blok awal-awal hati dia. Menurut Imam Ghazali, jika seseorang itu tidak termasuk dalam senarai golongan yang Allah kurniakan ilmu kasyaf, maknanya juga orang yang mendapat ilmu laduni sebenarnya juga adalah anugerah daripada Allah. Anugerah ataupun kita kata hadiah, ataupun memang Allah nak dia dapat. Jika Imam Ghazali sebut, jika seseorang itu tidak termasuk dalam senarai golongan yang Allah berikan kepada mereka ilmu kasyaf tadi, sekurang-kurangnya janganlah menafikan adanya ilmu kasyaf. Jadi kita ni mungkinlah kita yakin, cuma kita tak dapat lagi. Ini sebab lemah hati kita lah. Kita pun maklum lah diri kita ni ada lagi lemah, ada lagi malasnya, ada lagi berkiranya, ada lagi lalainya. Maka payah lagi lah, payahlah nak dapat benda tu. Tapi kita tidak mengingkari. Memadailah jika mereka beriman dengan perkara ghaib, seperti wujudnya dosa, pahala, syurga, neraka, juga para malaikat dan yang lain-lain, termasuk juga dalam perkara ghaib, kerana semua itu ada dalilnya, ada hujah lengkap. Menurut kata hukama, manusia apabila mendirikan salat, maka Allah singkap tabir
Bila kita salat, Allah singkap hijab, tabir yang memisahkan antaranya dengan diri manusia itu. Lalu dia berdepan dengan orang itu selayaknya dengan kemuliaan Allah. Maknanya apa dia? Bila kita semayang, Allah singkat tabir, memang kita duduk depan Tuhan dah tu. Bukan nak sebut Allah ni berarah, tidak. Kita yang kena ada arah ni kita. Yang perlu atas kanan kiri kanan atas bawah kiri kanan depan belakang ni kita. Yang ada jahar ni kita. Jauhar ni. Nah, Allah tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan arah. Cuma nak sebutnya bila kita semayang, Allah singkat tabir. Jadi kita seolah-olah berada di hadapan Allah. Allah menghadap kita, kita menghadap Allah. Gitu. Tapi dalam hadis lain disebut, Allah menghadap kepada hamba-Nya selama mana hamba itu menghadap kepadanya. Kalau berpaling, Allah pun berpaling. Jadi makna berpaling ni boleh jadi dua. Kalau berpaling dari sudut zahir, ni badan kita, dia punya penanda dia pada dada. Fiqh kata kalau berpaling dada batal solat. Kata fiqh. Kalau sudut batin, berpaling batin maknanya apa dia? Lalai daripada ingat kepada Allah dalam solat. Kiblat zahir kita Kaabah. Kiblat batin kita zatnya Allah. Tanya sembahyang ni. Jadi Allah menghadap kepada kita selagi mana kita menghadap kepada-Nya. Boleh jadi dua maksud, zahir boleh jadi, batin pun boleh jadi. Sebab tu kalau fiqh berpaling ni, ingat waktu mana mungkin kita takut terkesok ni? Masa tahiyat akhir ke? Duk sengit-sengit tu, ingat tu. Duk sengit-sengit tu. Tahiyat akhir tu. Ataupun tahiyat bagi salam. Bagi salam tu kita dah banyak kali bincang dah. Tahiyat akhir lah. Kalau tak sengaja lain, orang tertolak, budak langgar, tu cerita lain. Tak sengaja, ni sengaja. Batal sembahyang dia kalau teralih dada kita. Kalau kepala, apa hukum dia? Makruh. Kalau kepala, makruh. Penting dada ni. Baik. Kalau hati berpaling, jadi macam mana? Kalau Imam Ghazali kata tak usah sembahyang. Imam Ghazali dia keras sikit. Dia kata wajib ada khusyuk dalam solat. Wajib khusyuk solat, kata Imam Ghazali. Kalau ulama fiqh kata apa dia? Wajib khusyuk sekurang-kurangnya pada takbiratul ihram. Pertama tu. Allahu Akbar, mana kena sedar menghadap pada Allah sembahyang apa? Kena sedar waktu tu paling kurang. Katanya ulama fiqh. Kalau ulama tasawuf, dia nak semua. Sebab kira berpaling hati dah tu. Orang tasawuf, orang sufi ni lebih halus cara faham dia. Baik. Jadi dua-dua tu untuk koreksi kita lah. Paling kurang yang fiqh kita tu jangan bagi silap. Sebab tu habis dah. Kalau batal hak fiqh tu habis lah. Fiqh dengan tasawuf ni kena gerak sekali. Dia tak boleh berbenturan antara dua ni. Dia tak boleh berlawan. Tidak, dia gerak sekali. Dua-dua tu jalan nak menuju pada Allah, jalan sama. Jalan dia cuma highway sebelah-sebelah. Tapi dia tak berlawan. Dia bukan lawan arus, tidak. Dia tidak berbentur. Dia sama sekali. Jadi contoh apa dia? Khusyuk. Kalau khusyuk, cara nak khusyuk, fiqh kata apa dia? Kena tengok tempat sujud. Kalau tasawuf kata apa dia? Kena fahamlah kamu sebut apa tu. Kamu cakap dengan Tuhan. Tasawuf sebut macam tu. Benda sama. Gerak sekali. Cuma jalan sebelah-sebelah. Baik. Bangun seluruh malaikat yang ada di langit mendirikan salat melalui salat manusia itu. Bila kita semayang, semayang sunat lah. Bila kita semayang, maka sebenarnya ada makhluk Allah, malaikat yang akan duduk belakang kita. Jadi sebab tu kalau duduk di padang pasir pun, seorang-seorang kita berjalan musafir, tetap sunat kita iqamat. Kita nak semayang, tetap sunat kita iqamat. Kalau dapat azan lagi bagus, lagi baik. Sebab bila kita iqamat tu maknanya kita sedar atas ilmu kita bahawa kita semayang tu akan ada malaikat yang ikut. Paling kurang malaikat kiri kanan kita ikut. Baik. Dan malaikat mengucapkan amin
bila kita amin, bila imam amin, ya, waladdallin amin, maka amin kita itu diaminkan juga oleh malaikat. Memang ada malaikat yang tugas dia aminkan doa manusia. Ya, malaikat ni banyak. Jadi bila kita sebut amin, maka amin kita bersama dengan aminnya malaikat. Cuma bila berjemaah ni dia lain sikit. Amin siapa yang dikira? Amin jemaah ke amin untuk imam? Amin imam. Semua tahu. Masjid kita, tok imam kita amin macam mana? Amin kita panjang sikit. Kan? Amin. Tiba-tiba dia nak sebut dia ni ngaji tajwid. Dia ngaji tajwid. Ustaz dia kata, tu kena 2 harakat. Dia pun buat keras dia. Amin. Tak sama dengan imam dah tu. Tak boleh tu makruh. Dia kena sama dengan imam. Imam dia set. Benda tu dah settle dah, sudut fiqh dah settle dah. Yang penting dengan min tu jangan panjang di a. Jangan ni lebih panjang pada min. Kalau sama panjang tak apa. Ataupun a 4 min 6. Macam tu. Kena min tu lebih panjang daripada tu konsep dia kena faham. Jadi imam kita okey dah. Tapi ada jenis kadang-kadang amin. Jadi kadang-kadang imam pun nak ikut dia. Ada juga macam tu. Jadi sama. Malaikat ikut aminnya imam. Jemaah pun kena tunggu amin imam biar sama. Kalau budak-budak lain lah kira dah. Waladdallin. Dia dah kat belakang. Ini cerita kat masjid kampung-kampung lah. Masjid kita tak ada. Masjid dulu, hak dulu lah. Bila budak datang meriah. Dulu mengaji dekat surau, buat mengaji maghrib isyak, orang tua kuliah, budak-budak kat belakang, ataupun ada dewan khusus mengaji Quran. Waktu isyak sama-sama semayang. Bila tok imam baca tu meriah. Suka kalau keadaan macam tu. Kalau macam tu tak. Tapi itulah keadaan zaman, keadaan tempat, dia berubah dah suasana tu. Baik, sikit lagi. Jadi manusia bila kita salat, ada malaikat yang akan duduk belakang dia mengaminkan. Baik. Seterusnya, orang yang salat itu ditaburi rahmat kebajikan daripada langit hinggalah ke kepalanya. Sama juga. Kalau ketika salat berjemaah, rahmat Allah turun melalui imam dulu. Rahmat Allah turun melalui imam. Rahmat turun masuk ke imam dulu, kepala imam dulu, ubun-ubun dia. Lepas tu dia pergi ke belakang, sebelah kanan, lepas tu sebelah kiri. Ni mana kanan? Ni kanan lah, betul lah, ni kanan. Kanan, kiri. Lepas tu pergi kepada jemaah kedua, belakang tu pula. Kanan, kiri. Tu cara dia. Rahmat tu turun, dia bagi-bagi. Ada orang silap faham, bila tahu macam ni, dia penuhkan belah kanan dulu, jadi sengit belah kiri ni pendek sikit. Ada mana masjid kampung-kampung banyak macam ni. Cerita dululah ni. Mana orang tak tahu sangat. Jadi dia tahu yang ni rahmat turun melalui imam, lepas tu pergi ke belah kanan. Jadi dia isi penuh belah kanan dulu, belah kiri ni ada 3-4 orang saja. Yang ni kurang tepat. Sebab keadaan berjemaah macam mana? Dia kena seimbang. Maknanya kanan, pergi ke kanan dulu, tapi lepas tu pergi ke kiri pula. Kanan, kiri, kanan, kiri, sampailah hujung. Sampailah ke hujung. Dan kalau boleh, hujung sekali ni janganlah letak beg ke, letak seluar ke, menyebabkan orang lain tak boleh masuk. Seluar kita lah ni, kalau orang yang singgah. Dia letak tepi tu, orang lain tak boleh nak masuk. Sedangkan pahala dia tak sama dah, level lain dah. 1 dengan 2 ni tak sama dah level dia. Level 3 petah lagi. Sebab tu kena berebut ambil saf pertama ni. 2 perkara kan. Kalau tahu pahala dia, berebut kita, ambil undi kita. 2 apa dia? Saf pertama, 1 lagi azan. Tahu hadis ni, tapi dia sudah amal. Sila ke depan, sila. Awak dululah naik depan. Kalau bab saf pertama ni, jangan kata ustaz pergi dulu, jangan. Ambil kita dulu. Cuma tinggal ni je. Ni kena di sikit. Belakang tu imam betul ni kena jaga betul. Sebab dia ni imam nombor 2. Salah ke imam batal, dia kena naik.
Mana kena orang faqih jugalah. Selepas imam dia nombor 2. Ya, tapi kalau hak lain-lain ni jangan naik dulu. Tak, kita naik dulu. Kalau bab ibadat ni kita kena pergi dulu. Ya, kalau bab ibadat kena berebut. Kalau bab kebajikan fastabiqul khairat. Ya. Kalau bab muamalat boleh silakan. Contoh beratur, naik bas, makcik dululah. Tu tak apa nak dahulukan orang. Naik dulu apa? Silakan bayar dulu tak apa. Kalau jenis beratur juga tak apa. Tempat duduk nak dalam bas. Makcik duduk selesai. Tapi kalau untuk ibadat kita dahulu. Sedekah kita dahulu. Kita dulu. Yang ni jangan biar kat orang, kita dulu. Baik. Jadi mudah-mudahan daripada situ kita memahami bahawa solat turun rahmat daripada tu imam kemudian kepada makmum. Jadi sebab itulah pentingnya bila kita semayang ni jangan bagi putus sah tu, sebab rahmat tu nak bersambung. Jangan bagi putus sah. Kena rapat-rapat semayang ni. Sebut banyak kali dah ni. Kena biar bersentuhan antara jemaah. Biar rasa keeratan tu, erat tu, biar rasa. Ni tak nak bersentuh dengan orang. Macam nak menyandur kat kita pula. Tidak. Biar sentuh bahu dengan bahu, Nabi kata satu. Jadi kalau tak lurus saf, tak rapat saf ni, Allah cabut kesatuan dalam hati-hati kita. Ni cerita orang datang masjid ni. Cerita orang datang masjid, orang yang duduk dalam saf pun kalau tidak lurus saf dia, tidak rapat saf dia, Allah tarik kesatuan. Maknanya mudah nak berpecah tu. Ni orang datang masjid, orang yang tak mari masjid, jauhlah nak cerita bab bersatu ni. Jadi kesatuan ummah ni bukan melalui kumpulan, tetapi melalui solat berjemaah masjid. Masjid ni tempat dia. Ni penyatuan ummah ni di masjid. Situ. Baik. Jadi pintu langit dibuka untuk orang yang salat, memudahkan orang itu memohon rahmat. Ketika pintu langit terbuka, Allah menunjukkan kemegahannya di depan para malaikat disebabkan hambanya ini salat. Kerana suatu ketika ada di kalangan malaikat yang mengadu kepada Allah. Cerita dululah ni. Kenapa Allah nak lantik manusia jadi khalifah? Maka Allah sebut apa dia? Aku tahulah apa yang aku buat ni. Aku tahu apa yang aku buat. Sebab apa dia? Malaikat memang betul taat. Ada malaikat yang rokok sepanjang masa. Di awal penciptaan dia rokok sampai kiamat. Ada yang sujud sampai kiamat. Ada yang berdiri saja, ada yang tasbih saja, ada sebut Allah sampai kiamat. Mereka tidak kenal letih. Malaikat ni tidak ada istilah letih, dia tidak ada istilah jemuh, mengantuk, lapar, nak buang air besar air kecil, tak ada. Tidak ada sifat pada malaikat. Tapi sifat tu melekat pada kita. Kita lama sikit, semut-semut kaki, ngantuk, lenguh, sakit belakang, sleep disc, habis kain. Tapi dalam halangan-halangan tadi, kita tetap berdiri lama semayang, tetap lama sujud kita, nak sama macam malaikat. Kita ada halangan nafsu lagi, nasi tak makan lagi malam ni. Jadi semua itu menghalang kita, tapi kita lawan balik. Sebab itulah kedudukan kita manusia ini kalau taat betul lebih tinggi daripada malaikat. Sebab malaikat kalau dia buat, dia memang tak ada halangan, mudah bagi dia. Kita kalau nak buat taat ada halangan, tapi kita dapat lawan halangan tersebut, dapat mengatasi halangan tersebut, maka kita akan lebih tinggi kedudukan kita daripada malaikat. Sebab kita memikul beban yang lebih banyak. Segala hadis yang menceritakan tentang pintu langit terbuka itu adalah istilah kinayah, tamsilan, memudahkan manusia untuk faham bahawa apabila kita salat, terbuka pintu langit, hidayah Allah direct masuk dalam hati kita. Sebab tu bila semayang ni kena sungguh-sungguh, ibaratnya ini solat yang terakhir. Macam-macam lah istilah tamsilan ulama bagi tahu kita. Solat betul-betul biar khusyuk, sebab rahmat Allah nak bagi. Tapi kalau kita semayang lalai, rahmat nak turun tapi tak boleh nak tangkap. Sebab apa? Dia banyak blockage tadi, banyak benda-benda karat tadi. Akhirnya kita juga yang rugi. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita
untuk kita dapat khusyuk dalam solat, kita mendapat rahmat dia, kita mendapat bimbingan daripadanya. Jadi orang yang berusaha untuk khusyuk, orang macam ni yang dapat ilmu kasyaf tadi. Dapat kasyaf, dapat laduni. Apa tujuan laduni? Nak tilik orang ke? Dia ni baik, dia ni tak baik. Bukan tu. Dia untuk kita, teguh hati kita. Allah akan sampaikan khabar gembira. Busyra lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Baginya busyra, berita gembira dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ada seorang badui tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat ni?" Nabi jawab, maksud dia busyra, berita gembira Allah berikan kepada orang yang beriman. Tadilah yang terang mata hati apa semua ni, kehidupan dia di dunia, Allah bantu dia. Kamu buat ni betul, bagus. Peneguh. Mudah dia buat taat, berkawan dengan orang-orang baik. Ni busyra ni. Cenderung kepada siapa-siapa, ni kita berkawan dengan dia baik. Hati suka, tertarik kat dia. Dia ni baik. Sama-sama buat taat. Datang masjid, boleh buat taat. Boleh berlumbur buat ibadat. Boleh kawan sembahyang sunat ramai-ramai. Mengaji Quran lama-lama dalam masjid dan sebagainya. Ni, busyra atas dunia, Allah bantu dia, memudahkan untuk dia ibadat taat. Fil akhirah, cerita kegembiraan akhirat macam mana? Allah bantu dia saat dia sakaratul maut. Nabi kata, untuk teguh diri dia, untuk teguh bahawa iman dia kepada Allah, teguh takwa dia kepada Allah. Sebab bila di akhir, di hujung-hujung ni, kan kita baca dalam kitab satu lagi tu kan, setan mari ni berupa macam-macam. Bila nak hujung ni, mak ayah kita ataupun ustaz yang kita percaya betul-betul kat dia, tok guru kita lah, dia datang, dia akan beritahu, mak dulu kalau kamu nak selamat, bukan Islam hak selamat. Dia kekali je. Ustaz kita, aku dah ajar kamu banyak benda dah, tapi sebenarnya hak betul selamat ni bukan Allah lain. Kita pun terima. Orang yang mendapat busyra tadi, Allah bantu teguhkan hati dia. Teguh macam mana? Dapat peneguhan. Biasanya Allah hantarkan hamba-hamba dia yang lain untuk teguhkan. Siapa? Sama ada para malaikat, sama malaikat rahmat, malaikat apa sajalah, ataupun mungkin para waliullah juga mari tolong. Tolong apa dia? Teguhkan hatimu, teguhkan imanmu. Sikit lagi. Ni tengok amalan kita lah. Sebab tu ulama bahas bila dekat nak sakarat, doa ke zikir? Kan dah bincang lagi tu kan. Nak sebut nama Allah ke nak berdoa? Maka jawapan dia, sebut nama Allah. Sebab nak suruh teguh. Kalau berdoa, setan akan mari cucuk. Nak berdoa, kamu dosa banyak, agak Tuhan terima. Mula dah bersangka dengan Tuhan. Nak berdoa, kamu nak berdoa, kamu pun jadi setan cucuk di situ, maka akan timbul goncang-goncang dalam hati kita, ragu-ragu tadi. Jadi orang mendapat busyra tadi, dia akan dibantu peneguhan hatinya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Selawat busyra. Nanti tuan-tuan tengok dalam YouTube, cari type selawat busyra, selawat kegembiraan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad